naratif integriti yang melibatkan SPRM ini mesti diselesaikan segera supaya kepercayaan rakyat, kepentingan rakyat menjadi keutamaan, dan yang paling penting adalah satu badan tertinggi yang berkaitan dengan integriti ini dapat dibersihkan dan dipulihkan dengan segera. Dan jawatankuasa kami memang sebenarnya ada kuasa untuk memanggil. Jadi keputusan itu akan kita putuskan semasa mesyuarat nantilah. Tapi apa kesan kes yang kita sebut sebagai Tan Sri Azam Baki ni adalah kesannya kepada penjawat awam, ya. Satu, undang-undang sedia ada berkaitan dengan integriti penjawat awam, berkaitan saham, pemilikan saham, perniagaan dan sebagainya sudah jelas, ya. Jadi kita nak tahu siapa yang pantau integriti mereka ini dan mengapa isu ini baru hari ini timbul. Jawatankuasa pilihan khas ini adalah salah satu daripada reformasi yang diketengahkan oleh Parlimen pada sidang kali ini, dan ia adalah rentetan daripada MOU persefahaman kerajaan bersama Pakatan Harapan yang salah satunya agenda utamanya adalah untuk mereformasikan Parlimen. Jadi ini adalah pertama kali dalam Dewan Negara wujud 3 jawatankuasa utama, dan salah satu jawatankuasanya adalah jawatankuasa saya lah, iaitu jawatankuasa yang terkait rapat dengan tadbir urus, integriti dan anti rasuah untuk menyiasat, mendapatkan pandangan, meneliti rang undang-undang, dan kami ada kuasa untuk memanggil mana-mana institusi yang berkaitan untuk melakukan siasatan dan juga mengeluarkan laporan kepada umum dan juga kepada makluman kepada ahli Dewan Negara yang lain berkaitan hasil siasatan tersebut. Kita ada kuasa untuk meneliti rang undang-undang, menyiasat dan kemudian melaporkan apa-apa perkara yang dirujuk kepada kita, termasuk apa-apa cadangan, usul, petition, laporan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan isu-isu tadbir urus, integriti dan anti rasuah di negara. Kita juga boleh meminta pihak kerajaan untuk mengemukakan cadangan rang undang-undang sekiranya ada perlukan penelitian, kajian atau menyiasat apa-apa perkara lain yang dirujuk kepada jawatankuasa pilihan ini. Jadi jawatankuasa pilihan ini sebenarnya sangat signifikan ketika ini, dan untuk memastikan bahawa yang kita sebut sebagai reformasi Parlimen itu benar-benar terjadi, maknanya fungsi ini mesti dilaksanakan oleh bukan saja jawatankuasa tetapi juga oleh Parlimen. Saya ingat satu lagi perkara yang saya sangat penting adalah jawatankuasa ini juga boleh memanggil dan mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai kumpulan dan pemegang taruh yang berkaitan dengan isu integriti, anti rasuah dan juga tadbir urus ini. Dan kita mempunyai kuasa untuk memanggil, ya, di bawah peraturan mesyuarat kita ada kuasa untuk memanggil, dan juga kita juga ada wakil-wakil tetap, ya, di dalam jawatankuasa ini, termasuk sebenarnya SPRM sendiri, kemudian beberapa jabatan lain termasuk juga peguam negara. Jadi saya ingat jawatankuasa ini sangat penting. Bila disebut apa yang kita boleh lakukan, maknanya ia bersifat menyeluruh, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu tadbir urus, integriti dan anti rasuah. Kemuncak isu ini adalah apabila isu-isu yang terkait rapat dengan kepimpinan tertinggi SPRM ini, sedangkan kita ini Malaysia sedang dalam ujian yang bertimpa-timpa dengan banjirnya, dengan COVID-nya, dan ujian yang berkaitan dengan pentadbiran negara ni adalah benda yang terakhir kita nak dengar sebenarnya, sebab kita perlu bagi tumpuan kepada sangat kesejahteraan rakyat yang sedang diuji dengan pelbagai isu-isu kesihatan dan juga isu kebajikan. Jadi bila isu ini berlaku dan apa yang telah khususnya yang berlaku kepada kepimpinan SPRM, kemudian kepada jawatankuasa tersebut, ya, ada beberapa perkara yang saya rasa signifikan. Yang pertama adalah mengapa laporan-laporan daripada jawatankuasa itu juga berbeza. Jadi tadi Dr. Edmund, ya, mempunyai pendirian yang berbeza dengan Tan Sri Abu Zahar. Kemudian laporan daripada 6 lagi ahli panel yang lain juga berbeza.
Sebab itu ada tuntutan-tuntutan supaya laporan minit mesyuarat tersebut dikemukakan supaya rakyat tahu apakah pendirian sebenar jawatankuasa tersebut berkaitan isu ini. Jadi saya ingat naratif integriti yang melibatkan SPRM ini mesti diselesaikan segera supaya kepercayaan rakyat, kepentingan rakyat menjadi keutamaan, dan yang paling penting adalah satu badan tertinggi yang berkaitan dengan integriti ini dapat dibersihkan dan dipulihkan dengan segera. Kita ada satu jawatankuasa meeting akan datang di Parlimen yang melibatkan jawatankuasa besar sebelum jawatankuasa kami duduk dan bermesyuarat. Jadi jawatankuasa ini akan menentukan apakah isu-isu yang berbangkit daripada SPRM ini, dan jawatankuasa kami memang sebenarnya ada kuasa untuk memanggil. Jadi keputusan itu akan kita putuskan semasa mesyuarat nantilah. Tapi saya rasa ada keperluan untuk mendapatkan penjelasan, sebab kita pun kena establish fakta yang tepat kepada rakyat, dan laporan kita selepas memanggil misalnya SPRM dan sebagainya mestilah dikongsikan bersama ahli dewan yang lain dan juga kepada rakyat. Perkara terakhir yang kita nak dengar adalah berkaitan dengan pentadbiran yang lemah. Saya ingat sebagai rakyat, warga negara Malaysia, kita mesti yakin dengan semua institusi, apatah lagi institusi yang berkaitan dengan integriti dan rasuah. Tapi bila institusi itu sendiri ada isu-isu dan barangkali reputasi yang sedikit tercela, maka kepentingan awam akan terjejas. Jadi bila terjejas ni, kepercayaan awam seolah-olah dicabutlah oleh kerana berlaku isu-isu tersebut. Saya ingat kita sentiasa mahu percaya dan mahu memastikan bahawa SPRM ini sebuah institusi yang bebas, adil dan ada integriti. Tapi apa yang berlaku hari ini telah meragut banyak kepercayaan. Dan ini bukanlah pertama kali, ya. Sebelum ini pun kita telah lihat banyak highlight oleh media tentang isu-isu yang terkait rapat dengan SPRM ini, tetapi tidak dijawab secara jujur barangkali sama ada oleh institusi itu sendiri ataupun kerajaan. Jadi ada kebimbangan bagi saya yang besar dalam memastikan integriti SPRM ini. Jadi kita cadangkan beberapa langkah sebenarnya. Jadi ini untuk menjamin SPRM lebih bebas dan tidak ada campur tangan politik. Kita mahu lihat SPRM ini tidak diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kita mahu ia diletakkan di bawah salah satu jawatankuasa khas Parlimen dan bersifat ataupun dipantau secara bipartisan. Maksudnya semua parti ada hak dan kuasa pemantauan yang sama. Ini penting sebab kalau SPRM masih diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, maknanya ia akan memberikan kesan yang masih samalah, defensif lah, ya, sebab dia masih lagi institusi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tapi kalau ia sudah pun dipindahkan dan boleh membuat keputusan yang bebas, adil, jadi integriti itu lebih tinggi dan nilai dia kepada masyarakat tu lebih baik kerana dia bebas. Jadi saya ingat itu antara reformasi yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh kepada khususnya SPRM. Ini soal integriti dalaman. Saya ingat kalau ada pemantauan terhadap integriti dalaman, soal isytihar harta, soal yang kedua pastinya perlindungan kepada whistleblower, ya, yang melibatkan maklumat-maklumat begini sangat penting. Tapi apa kesan kes yang kita sebut sebagai Tan Sri Azam Baki ni adalah kesannya kepada penjawat awam, ya. Satu, undang-undang sedia ada berkaitan dengan integriti penjawat awam, berkaitan saham, pemilikan saham, perniagaan dan sebagainya sudah jelas, ya. Jadi kita nak tahu siapa yang pantau integriti mereka ini dan mengapa isu ini baru hari ini timbul. Sedangkan sepatutnya pemantauan ini sudah berlaku dalam konteks penjawat awam, ya. Sebab tu saya ingat antara perkara penting yang data yang penting, ya, yang saya perlu kongsi adalah berkaitan dengan maklumat berkaitan rasuah yang diterima oleh SPRM terhadap penjawat awam. Maknanya apa aduan-aduan yang terkait rapat dengan penjawat awam ini. Kalau kita lihat daripada 2016 hingga 2021 ada aduan lebih kurang 27,000. Daripada 27,000 ini, kertas siasatan yang dibuka hanya 2,000 lebih. Daripada kertas siasatan ini, tangkapan 2,000 lebih, ya.
Kemudian pertuduhan 1,000 lebih. Sabitan 500 lebih. Ya, ini daripada 2016 hingga 2021. Maknanya yang 27,000 ni yang terlibat dengan yang disabitkan hanya 527. Jadi kita nak tahu juga kenapa kes-kes begini yang melibatkan pejabat awam ini sabitan sangat rendah berbanding dengan aduan yang diterima. So maknanya ada kelompongan-kelompongan terkait rapat dengan siasatan, terkait rapat dengan integriti siasatan itu sendiri dalam jabatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat perkara yang penting juga adalah berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai kajian yang dibuat terhadap pelakuan rasuah di peringkat pejabat awam. Jadi dalam kajian itu disebut bahawa antara sebab rasuah berlaku di kalangan pejabat awam, pertama adalah kerana gaya hidup di luar kemampuan. Kedua, wujudnya ruang dan peluang. Ini bahaya, ya. Maknanya ada suasana dalam pekerjaan ini yang membenarkan ruang dan peluang untuk melakukan rasuah. Yang ketiga adalah tahap integriti yang rendah. Ini yang kita nak persoalkan. Bagaimana penjawat awam, ya, isu-isu tentang integriti yang cukup rendah ini. Bagaimana soal mereka dalam konteks mereka punya, kita panggil sebagai latihan sebagai penjawat awam. Macam mana integriti ini jadi rendah, ya? Bagaimana rakyat melihat sebuah institusi yang punya integriti yang cukup tinggi sepatutnya, dalam masa yang sama ada laporan-laporan yang berbeza yang berkaitan dengan isu beliau memiliki saham tersebut, dan laporan ini juga dipertikaikan dengan 6 panel yang lain mengambil pendekatan yang berbeza. Dalam masa yang sama kita lihat juga bahawa keputusan beliau untuk menyaman itu sepatutnya tidak berlaku. Sepatutnya apa yang berlaku adalah ruang untuk beliau mempertahankan diri sudah diberikan dalam ruang-ruang, maknanya jawatan kuasa. Yang kedua adalah siasatan daripada badan bebas. Selepas ada kepincangan laporan yang bertentangan ini, sepatutnya ada satu lagi badan bebas untuk melihat keseluruhan siasatan tersebut. Jadi nak kaitkan dengan whistleblower tadi, bagi saya apa yang penting adalah kita perlukan satu kepimpinan yang tegas untuk menguruskan isu ini. Hari ini kita lihat semua orang tidak ada pendirian yang betul-betul, maknanya dari segi kerajaan pun, maknanya betul-betul yang kita panggil sebagai konklusif bagaimana untuk berhadapan dengan isu ini. Kita ada satu maknanya Tan Sri Azam Baki pun sedang maknanya mempertahankan diri dia, ya, dalam konteks yang beliau sebut sebagai untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang yang membocorkan maklumat-maklumat tersebut. Dalam masa yang sama, kita juga melihat satu situasi yang tidak sihat apabila satu kenyataan daripada SPRM sendiri, ya, pegawai-pegawai tertinggi mempertahankan batang tubuh Azam Baki, bukan mempertahankan institusi, ya. So itu juga perkara-perkara yang mesti diambil keputusan dengan tegas. Kita tidak mempertahankan batang tubuh, tetapi kita mempertahankan integriti institusi. Jadi sebab itu saya kata sekarang ni semua bentuk tindakan ini dah jadi messy kerana tidak ada penegasan tentang bagaimana sepatutnya ia dibuat. Jadi ini perlu kita ambil perhatian dan kena segera. Tak boleh macam ni. Jadi rakyat lihat, oh, ini memang masalah besar dalam konteks integriti dan kepimpinan integriti. Ada 10 P yang sangat penting. Pertama adalah potensi. Maknanya kita kena acknowledge bahawa semua segmen ada potensi untuk melakukan rasuah, ya, ada potensi. Yang kedua adalah peluang, bahawa memang orang nantikan sangat peluang untuk membuat rasuah ataupun melakukan rasuah. Yang ketiga adalah permisif. Kita tak nak dalam masyarakat ada budaya permisif, maknanya membenarkan. Cool aja, cakap pasal rasuah cool aja. Ulama-ulama pun cool aja. Saya harap ulama juga berfungsi dan tegas dalam isu rasuah ini kerana ada hadis yang cukup kuat mengatakan tentang rasuah ini. Yang keempat adalah tentang prinsip. Jadi kita kena didik semua rakyat mempunyai prinsip yang sama tentang rasuah. Ini ada yang boleh, ada yang kata okey, tak boleh begitu, ya. Tegas prinsip ini. Kelima adalah pemboleh ubah. Kita kena tentukan dalam masyarakat sekarang ni siapa yang menjadi pemboleh ubah dalam konteks rasuah ni. Adakah orang muda, adakah belia, adakah kerajaan ataupun masyarakat sivil. Sebab ada satu kajian terkini, saya ingat yang dikeluarkan oleh Universiti Melaya,
bahawa 51% daripada 1,113 responden di negara ini bersetuju bahawa amalan rasuah merupakan satu budaya. Maknanya dia acknowledge lah benda ni dah jadi biasa. 51% ini maknanya separuh ya, mengatakan bahawa amalan rasuah ini adalah budaya. Okey. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan yang kita panggil sebagai peranan. Semua orang kena mainkan peranan. P yang seterusnya. Kemudian pelaku ini, saya ingat pelaku dan pesalah, 2P, pelaku dan pesalah. Dalam konteks kesalahan jenayah seksual, seorang pelaku jenayah seksual misalnya, nama dia selepas disabitkan kesalahan akan direkodkan dalam registri ataupun pendaftaran pelaku kesalahan jenayah seksual Malaysia. So dia tak boleh pergi mana-mana, khususnya yang berkaitan dengan kanak-kanak ataupun institusi yang ada kanak-kanak, kerana nama dia sudah register sebagai pelaku jenayah seksual. So ini juga barangkali kita boleh terjemahkan dalam pelaku rasuah. Maknanya ada rekod daftar negara yang mengatakan bahawa ini adalah pesalah pelaku rasuah dan dia mesti dihukum dalam konteks masyarakat. Oh, ini orangnya. Tapi of course ada isu double standard, apa ni kita panggil sangka buruk kan. Tapi ini cara untuk mengajar. Kalaulah budaya mengikut kajian tersebut rasuah sudah menjadi budaya dalam masyarakat. Kemudian saya ingat 2P yang terakhir adalah pendidikan dan juga peduli. Maknanya semua orang kena ambil peranan masing-masing dalam konteks pendidikan dan mesti ada lah sikap peduli terhadap rasuah ni. So 10P ni sangat penting.